Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi dia rasa dia ada berkat dalam ini. Ada kerja patut berhenti dan buka bila dia belajar ilmu kamu. Dia rasa ada berkat. Ada dia rasa dia kosong. Apa yang saya rasa? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang maha mengetahui berkenaan dengan seorang yang menuntut ilmu kemudian dia merasakan tidak ada berkat, dia rasa kosong. Kalau secara pengalamannya, kebanyakan kita yang belajar daripada awal sampai ke satu tahap kita nak faham, nak ambil faedah ke, memang pengalaman itu adalah pengalaman fitrah. Pengalaman fitrah. Ustaz ingat lagi masa dia belajar nahwu sorah dulu sampai botak kepala. Pernah satu masa tu pergi ke pokok pisang, hantuk kepala ke pokok pisang. Hinggut, bagi beringut kepala otak. Tak boleh faham rafu' apa dia, marfu' apa dia. Tak boleh faham. Tak boleh faham. Dia kata fi'il maf'ul nak mengapai apa nama fi'il mudhari' ma'ruf, fi'il mudhari' majhul. Oh, pening kepala. Hantuk pada pokok pisang lah, kalau pokok nyok mampu itu pokok pisang. Dia jadi kosong. Hari Faisal dekat, tahun pertama, tahun kedua kosong, kepala otak jadi kosong. Dari segi pengalaman, ini adalah pengalaman yang fitrah. Satu tahap kita baca tak dapat, dia adalah fitrah. Apa yang kita kena buat bagi orang muda, anak-anak yang masih dalam dunia ilmu, ini bukan satu kepayahan untuk kita putus asa. Sebenarnya pengalaman berikutnya apabila kita melihat kepada ayat Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, al-usri yusra, al-usri yusra. Usri dengan yusra. Usri dibaca dengan alif dan ma'rifah, yusra dengan nakirah tanpa alif dan ma'rifah. Apa pelajaran? Fa innama al-usri yusra. Dengan adanya alif dan ma'rifah pada kalimah usri menunjukkan Allah nak bagi kepada kita satu kesukaran yang kita nampak. Yusra, kemudahan tanpa alif lam ma'rifah, bermakna kesenangan yang akan kita nampak, akan kita dapat, tak akan nampak. Kenapa? Dia lebih banyak daripada kesusahan. Kesusahan dapat dikenal, pasal itu dia pakai alif lam ma'rifah. Yusra tidak ada alif lam untuk menunjukkan apa dia? Masuknya nikmat sampai tak terhitung. Subhanallah. Allah ulang dua kali. Fa inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Dua-dua yusra, usra dipakai dengan alif lam, yusra tanpa alif lam. Dari segi ilmu balaghah bahasa Arab ada bukti yang sangat besar. Sangat besar. Kesusahan yang Allah beri kepada kita dapat kita kenal, kita ma'ruf dia, kita kenal dia. Di mana susah dia? Susah mengapai, susah masuk cang, susah tu. Tapi yusra senang lepas kita boleh mengapai. Subhanallah, kita terkenal ikhwan, kita terkenal. Si bawah yang menulis ilmu nahwu, dia tak mengajar fiqh, tetapi setelah dia dapat ilmu nahwu, subhanallah, antum baca syarah Ibnu Aqil, bagaimana dia boleh memberi syarahan yang begitu besar kepada ilmu nahwu. Subhanallah. Satu susah, tapi yang satu tu, oh subhanallah. Subhanallah, kita akan nampak. Macam whiteboard, kita ada whiteboard kan. Whiteboard kita ni warna putih, kita padam nampak putih. Kemudian kita ambil marker pen, kita titik tengah-tengah whiteboard putih tu, kita titik satu marker. Tak, kecil aja. Tak, kita titik satu noktah. Kemudian kita tanya ke orang, apa yang awak nampak? Semua orang akan bagi jawapan titik hitam yang baru Ustaz letak tu.
tapi dia terlupa yang putih lagi banyak daripada yang hitam. Inilah ilmu. Inilah ilmu. Kita akan nampak satu susah, tetapi yusra akan masuk dalam hidup kita sangat besar. Ini janji daripada Allah. Jadi seorang talabul ilmi jangan berputus asa. Ada sekali ustaz bawa anak ustaz pergi jumpa pakar mata. Dia nak buat cek mata. Doktor kata, ustaz dia ni ada alergi mata sikit. Ustaz kata betul. Doktor kalau dia makan udang, dia makan ayam, dia tengih mata dia jadi merah. Doktor pakar mata tu Doktor Razak kata, ustaz okey. Dia kata pantang, kata pantang. Kali kedua ustaz pergi cek, Doktor Razak tu kata, ustaz bagi dia makan udang. Ustaz kata bengkaklah mata dia, biar pergi supaya dia punya badan dia boleh mengenai musuh dan badan dia boleh lawan dia. Bagi makan. Bila dia makan sikit, dia jadi gatal. Bagi banyak sikit. Kata doktor, kalau luruh mata dia ke mana? Luruh beg, sebuah mata lain. Doktor pakar mata kata sebahagian daripada ubat adalah lawan dia. Bagi badan kita ni dia kenal musuh dia dan bagi kemampuan dia melawan. Pagi dia makan. Bila dia makan, dia lawan lagi, insya-Allah kadang-kadang yang jadi alergik, dia kata hilang alergik dengan dia lawan. Tapi jangan makan sehari sampai 2 kilo udang. Budak tu jadi udang pula, tapi pernah dia tu. Inilah nama dia. Bila kita payah dalam dapat ilmu, Imam Syafi'i kata tadi mujtahid sungguh bulghah, kata dia. Kena ada bulghah, apa dia, bekal yang cukup. Bukan saja duit tapi semangat kita. Suhbatul ustaz ataupun suhbatul mudarris. Kita kawan dengan ustaz, kita kawan dengan guru. Jangan lupa, kawan dengan guru kita cepat dapat ilmu. Kadang-kadang dia mengajar di whiteboard, susah dapat. Kadang-kadang kita duduk kedai kopi makan dengan dia, kita boleh faham di whiteboard dia tulis apa. Suhbatul ustaz. Kawanlah dengan orang yang mengajar kita. Kawan dengan adab-adab. Pasal itu Imam Syafi'i kan buat bait syair, syakautu ilal waqi', aku jumpa guru aku nama Waqi', aku tanya dia tentang usul al-hifzi, tentang awaklah kepala otak aku ni susah sangat. Apa? Fa akhbarani wa arsyadani, dia pun bagi tahu dan dia pun memberi petunjuk pada aku bi annal ilma nur, sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yughda lil 'asi, cahaya tak masuk dalam hati orang buat maksiat. Tarkul ma'asi, tinggalkanlah maksiat. Sebahagian dari benda yang buat hafalan kita jadi buruk. Tapi jangan putus asa. Cubalah talabul ilmi, anta ni para tulab. Ustaz katakan bersembang dengan penceramah yang hari ini hebat-hebat. Cuba tanya rahsia dia, macam mana dia jadi hebat hari ini. Cuba tanya kawan kita Huzaifah. Cuba tanya Huzaifah. Bapa Huzaifah siapa dia? Bapa Huzaifah penceramah terkenal, Ustaz Aslim Bahari. Ustaz, orang panggil Ustaz Bollywood. Ini Huzaifah ni anak Ustaz Aslim. Cuba kalau jumpa Ustaz Aslim, bersembang dengan dia. Dia mengaji Pakistan 7 tahun. Apa masalah dia tak jumpa di Pakistan? Dia hampir mati di Pakistan. Bukan pasal kena bom, penat. Dia ada lelah. Tetapi kalaulah dia balik masa tu, dia tak akan jadi macam dia hari ini. Sabab dia 7 tahun di Pakistan, hari ini dia macam ni. Inilah firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Ustaz ada kawan yang bernama Ustaz Abdullah Iraqi, juga guru ustaz di Baghdad, mengajar. Dia duduk di Baghdad 12 tahun, daripada BA sampai PhD. Dia mengaji di Pakistan 10 tahun, mengaji di Baghdad 12 tahun. Sampai peringkat last sekali, dia kena tangkap dengan tentera Amerika setahun 2 bulan. Dia masuk penjara Abu Ghraib. Dia pernah hantar dia Guantanamo, penjara tengah laut. Tetapi Allah menentukan dia balik. Kalau tengok riwayat hidup dia, ustaz yang tengok riwayat hidup dia, ustaz akan kata dia memang mati dah. Tapi hari ini dia siapa? Dia guru dan tokoh besar dalam Malaysia. Orang bertanya tentang dunia hadis kepada dia.
tapi dia kena pukul, dia kena suntik. Tentera Amerika pukul dia, suntik dia. Mereka bagi dia makan nasi, mereka ludah dalam nasi, mereka potong kuku, mereka buang kuku dalam nasi, mereka layan macam anjing. Tengah mereka duduk semayang, tentera Amerika tu, mereka buang najis-najis besar, mereka baling. Subhanallah, dia boleh bercerita. Itulah dia. Ketika dia balik mai ke Malaysia, dia balik, pelajar Malaysia yang paling terhormat balik mai ke Malaysia. Daripada Baghdad dia balik mai ke Malaysia, dia kena naik kapal terbang tentera. Kapal terbang tentera yang bawa orang tu di escort dengan 9 kapal terbang yang lain. Dia kena tangkap dengan tentera Amerika. Amerika isytiharkan dia pengganas dunia. Dia tak boleh keluar daripada Malaysia dan dia tak boleh pergi 52 negara dalam dunia yang menjadi Commonwealth kepada Amerika ni. Tapi hari ini dia sabar. Hari ini dia sabar. Tapi ketika Allah beri kepada kita sedikit bebanan hidup, kita akan rasa subhanallah. Tapi keyakinan kita kepada Allah lebih daripada kita yakin ujian Allah kepada kita. Kadang-kadang ujian kita tengok dengan mata dia boleh tipu kita, tapi janji Allah tidak pernah tipu manusia. Apa dia? Fa inna ma'al usri yusra. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Allah tak pernah jadikan agama ini kesusahan bagi manusia. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan agama ini, Quran dan sunnah yang kamu belajar ini untuk bikin kamu celaka. Tidak kata. Maka keyakinan kita kena lebih kuat daripada ujian yang datang bertubi-tubi. Kita akan dapat satu susah, Allah bayar 10 kesenangan. Jadi Ustaz katakan jangan berpindah arah. Duduklah di situ. Orang yang susah hari ini dia kata saya pedaklah tidak. Tukar tempat mengaji boleh, tapi berhenti mengaji jangan. Tukar tempat mengaji mungkin boleh. Alam, resmi cuaca tak sesuai dengan badan kita, makanan orang tempat tu mungkin tak sesuai dengan selera kita, tukar tempat. Tetapi jangan bertukar. Daripada mengaji elok-elok, Nabi menjaga burger, jangan. Mengaji terus. Kenapa ayat tadi Allah kata hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Samakah orang yang diberi ilmu start dengan belajar, ilmu start dengan belajar? Samakah orang diberi ilmu dengan orang yang tidak diberi ilmu? Tidak akan sama. Orang yang tak boleh hari ini, dia tak boleh. Satu hari dia boleh, dia akan jadi pakar dalam bidang yang dia tak boleh. Akan terkenal kepakaran dia, akan nampak kebolehan dia dalam bidang yang dia mengeluh susah dulu. Orang yang melalui bidang tu dengan senang, periksa sekali dapat, dia tidak akan pakar dalam bidang yang dia melalui dengan senang. Setiap kesusahan dalam pelajaran, itulah bidang yang Tuhan nak abang. Di situlah tempat kami. Kita susah mengaji nahwu, akhirnya tengok kawan-kawan akan rojok nahwu dengan kita. Kita susah nak faham ilmu akidah, akhirnya orang akan rojok akidah dengan kita. Kesusahan di situlah ada kesenangan. Itulah janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang. Dua-dua dengan ma'rifah, dua-dua dengan nakirah. Jadi kita kena ambil. Quran kata fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Ke atas Allah lah orang yang beriman berhak bertawakal. Pasal itu kita mengadu pada Allah, tolong tu ya Allah. Tiap-tiap malam orang talabul ilmi ni kena sembahyang tahajud, tidur ke sunnah Nabi, puasa, orang kan makan. Nak makan bila jadi ustaz esok makan buat-buat qada balik. Lah tengah duk belajar ni kurangkan makan, kurangkan tidur, banyak mengapai, banyak puasa, banyak berselawat. Biarlah badan kita kurus. Dulu ustaz kurus ke apa? Lah jadi ustaz, baru tengok jadi guna. Dia jadi kembang 2 mangkuk. Makan puas-puas, qada balik, qada segala hajat. 4 tahun aku mengaji, aku makan sikit dah qada puas-puas. InsyaAllah jangan putus asa. Katalah sampai satu tahap kita fed up. Ketika itu mohonlah kepada Allah, ya Allah, kau ubahlah hati aku ya Allah. Aku telah ada hati yang tidak baik. Aku telah ada hati yang tidak bertawakal padamu ya Allah. Kau ubahlah hati aku. Kerana yang berpenyakit ketika itu adalah hati manusia. Dan kita tengoklah di keliling dalam kita kawan dengan siapa, kita cakap apa, kita tengok apa banyak sana, apa kita buat, kesemua itu akan menjadi penyebab. Jangan bertukar. Malam-malam nak menjaga burger boleh, tapi berhenti mengaji jangan.
Kerana sekali kita lari daripada mengaji, dia seperti mana binatang buruan, dia kenal orang. Binatang buruan kita tangkap, dia cam kita. Kita lepas dia, dia lari, bayang kita boleh tak tengok. Kita nak mengapai kemudian sangatlah susah. Ilmu sangat kenal orang dan dia cemburu. Jagalah dia. Jangan putus asa. InsyaAllah kita akan dapat. Menjada wajadan. Orang kata qalil hatta sara al-jabal. Sikit-sikitlah sampai tanah tu kau angkat jadi satu bukit. InsyaAllah dia akan jadi. InsyaAllah dia akan jadi. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan atas penjelasan Ustaz sebentar tadi. Jadi majlis kita diteruskan lagi dengan surah yang terakhir, iaitu surah penyampaian qasidah oleh pelajar tahfiz Al-Badar daripada Menawi dibaca. InsyaAllah dipersilakan membawa qasidah dari tahfiz Al-Badar untuk menyampaikan qasidah. Dan di samping pelajar-pelajar memperdengarkan qasidah, hadirin walidah yang selera belakang disediakan dengan penyampaian qasidah oleh pelajar-pelajar tahfiz. Persilakan pelajar tahfiz.